Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Muniyatul Musalli, Jawi pada halaman muka surat 28, baris yang ke-4 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Dan setengah daripadanya daripada sunat-sunat sembahyang, yang mana sunat kita muwazabahkan. Apa muwazabah? Yakni sunat kita kekalkan, sunat kita mengekalkan dan kita mengamalkan dia. Apa tu? Yang merupakan di antara setengah daripada perkara sunat, solat sunat, yang sunat untuk kita kekalkan dia dan juga kita amalkan dia, iaitulah sembahyang tasbih. Kalau kita tu ada dan satu lagi tu selepas mengamalkan, itu tersilap pada cetakan, boleh bulatkan, tulis kat tepi, mudah-mudahan tiada dan, lebih, kita lebih salah cetak. Dan setengah daripada sembahyang sunat, yang sunat kita muwazabahkan, yakni sunat kita kekalkan dan kita amal dia, antara lain lagi setelah mana kita telah bicara pada pertemuan kita yang lalu daripada solat sunat witirnya dan sebagainya. Jadi di antara lain lagi ialah solat sembahyang tasbih. Ini di antara sembahyang sunat, yang sunat untuk kita kekalkan dia dan amalkan dia. Sebab apa? Sembahyang sunat tasbih ni di antara perkara yang perlu kita amal dia dan kita mengekalkan sembahyang ini di dalam kehidupan kita, kerana amat besar fadilatnya, fadilat sembahyang tasbih. Pahala dia besar.
kelebihan dia besar. Fadilat sembahyang tasbih ni besar. Lagi amat besar qadarnya, qadar pahala bagi sembahyang tasbih ni pada Allah Ta'ala, yakni di sisi Allah Ta'ala. Lagi pula serta muafakat, bersepakat oleh segala para ulama pada suruh mengerjakan dan mengekalkan dia kan sembahyang tasbih. Bila? Pada tiap-tiap hari. Pada tiap-tiap hari. Sepakat di kalangan para ulama suruh dengan jalan sunat untuk kita lakukan dia dan kita kekalkan sembahyang ni tiap-tiap hari. Kata tiap-tiap hari ini jika kuasa. Kalau kuasa lah. Kalau mampu sembahyang tasbih ni, sunat kita kerjakan dia serta kita kekalkan amal dengan sembahyang tasbih ni tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kita sembahyang tasbih. Ini jika kita mampu. Kitab Jawi 28. Muka surat 28 kitab Jawi. Sebaliknya, maka jika tiada, yakni tiada kuasa, kalau kita tak mampu nak buat tiap-tiap hari ni, tak mampu sebab lama sembahyang tasbih ni. Sembahyang tasbih ni mengambil masa lebih kurang 45 minit juga, setengah jam juga, setengah jam lebih-lebih lah. Lama sembahyang tasbih ni. Lama. Jadi kalau kita tak mampu nak amal tiap-tiap hari, maka tiap-tiap Jumaat, sekali seminggu, tiap-tiap Jumaat amal sekali seminggu, kalau boleh. Dan jika tiada, yakni tiada kuasa juga, tiap-tiap Jumaat sekali seminggu tak kuasa, tak mampu, sibuklah kita ni, maka tiap-tiap bulan, sekali sebulan, sembahyang sunat tasbih ni besar fadilat dia, sekali sebulan. Kalau tak mampu, sekali seminggu. 27 muka surat 27 Jawi, baris yang keempat tu. Dan jika tiada, yakni tiada mampu juga tiap-tiap bulan sekali, maka sembahyanglah tiap-tiap tahun sekali, setahun sekali, tahun sekali. Ni ghalib kita buat bila ni? Kita buat sebelum daripada mengerjakan di malam hari raya. Biasa kita buat selepas daripada solat isyak. Sembahyang tasbih. Kita kerjakan dia sembahyang tasbih. Tu setahun sekali lah tu. Panggil setahun sekali kita buat amal dia. Itulah kelebihan, maknanya dianjurkan sembahyang tasbih secara berjemaah tiap-tiap malam raya tu. Malam raya pun kita buat, malam raya fitrah, malam raya haji pun kita buat. Maknanya sekali setahun tu 2 kali lah. Setahun tu 2 kali kita amal. Begitu. Padahal sembahyang tasbih ni dia tak sunat berjemaah. Dia tak masuk dalam kategori sembahyang sunat yang sunat berjemaah. Dia tak masuk. Tapi sebab kita buat apa? Ni nak mendorong. Kalau tidak, tak buat. Lalu tu dianjurkan oleh pihak jawatan kuasa masjid surau, malam ni misalnya esok raya, nak sembahyang raya, malam ni kita pakat-pakat lepas isyak kita terus sembahyang berjemaah, sembahyang tasbih. Biasanya umum gitulah. Biasa kita buat selepas isyak selalu. Kadang ada juga masjid anjurkan selepas daripada isyak tu balik dulu. Hak tu tak mari dah. Tak mari. Buat rumah, tak buat. Dia buat topak rumah tu. Gitu. Tu atas kebijaksanaan kita lah. Tapi dia bukan daripada kalangan sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah, tidak.
Hak sunat berjemaah ni sebagaimana yang telah kita terangkan pada pertemuan kita yang lalu, ada beberapa jenis je. Antaranya sembahyang witir pada bulan Ramadan. Ini sunat berjemaah. Dapat 27. Sembahyang tarawih bulan Ramadan. Dapat 27 berjemaah. Sembahyang 2 hari raya fitrah dan adha. Dapat 27 berjemaah. Sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan, dapat 27 jika kita berjemaah sembahyang tersebut. Apa lagi? Itu 2, 3, 4, 5, 6 perkara sembahyang yang disunatkan berjemaah. Sembahyang istisqa, minta hujan. Ada satu lagi kalau tak silap, tak ingat. Tak ingat. 5 dah tu. Sembahyang tarawih witir bulan Ramadan, hari raya, 2 hari raya, istisqa, minta hujan. Satu lagi gerhana. Solat gerhana bulan, gerhana matahari, sunat berjemaah. Ada pun lain-lain daripada sembahyang sunat, itu tak sunat berjemaah. Tak sunat berjemaah. Duha tak sunat jemaah. Hajat tak sunat jemaah. Tasbih tak sunat jemaah. Tak sunat berjemaah. Dapat tak 27? Tak dapat. Tak dapat pahala berjemaah fadilat 27, 25. Tak dapat. Lepas tu boleh ke? Boleh. Nak berjemaah tu boleh. Harus. Soal sekarang dapat tak 27? Oh, tak dapat. Sembahyang tasbih. Sembahyang kita buat hajat contohnya. Hak tu sunat sendiri. Sunat sendirian. Dia tak masuk dalam kata sunat berjemaah. Ada 2, 5, 6 perkara tadi je hak sunat berjemaah. Tapi harus, tidak dilarang. Bukan kata bid'ah ni sembahyang berjemaah, hajat ni, tasbih ni bid'ah ni, masuk neraka ni, hak ni gini ni. Ada. Dia bukan bid'ah, tapi dia harus. Begitu. Apa ni? Bolehlah dikatakan bid'ah. Maknanya hak Nabi tidak mengerjakan secara berjemaah. Tapi bukan bid'ah. Maksudnya di sini bid'ah hak dimaksudkan oleh golongan hak kata bid'ah ni, bid'ah hak kata mungkar. Bid'ah qabihah. Bid'ah hak dicela. Ada, bukan hak tu. Dia bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Kerana apa? Mendorong. Kalau tidak tak buat. Cuma soal dapat pahala ke tak 27? Tak dapat. Begitu. Baik. Jadi kalau tak dapat setahun sekali, dan jika tiada, yakni tiada kuasa juga, setahun sekali pun tak mampu ni, malam raya sibuk dengan main bunga api, mengecong. Tak ada, dia kata tak ada. Kalau tak mampu juga, maka di dalam seumur hidup sekali. Dalam seumur hidup tu sekali. Biar ada hak ni. Tak ada juga, panggil kita tak beramal dengan ilmu. Kita tahu sembahyang tasbih, tapi tak rajin dalam seumur hidup. Hidup 63 tahun meninggal dunia, tak pernah solat tasbih. Nama orang ni tak beramal dengan ilmu. Ni tak beramal dengan ilmu. Maka dicela oleh Allah Ta'ala bagi mereka-mereka yang mempunyai ilmu tapi tidak beramal dengan dia. Sebab walaupun tahu seumur hidup pun tak buat, teruk lah. Teruk. Sebab tu apa-apa ilmu hak kita tahu daripada kategori hak sunat-sunat, hak wajib tak dapat, tidak. Mesti didahului dengan ilmu. Dalam kitab Matan Zubak menyebutkan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap mereka yang beramal tanpa ilmu, maka amal dia ditolak, tidak diterima. Buat amal tanpa ilmu tak diterima, ditolak. Allah tak terima. Kalau buat begitu, buat dengan cara tak ada ilmu. Mana boleh buat tanpa ada ilmu. Nak buat hak atas dunia sesuatu perkara daripada hak dunia pun mesti ada ilmu. Kalau tidak tak jadi. Ni nak buat masjid apa ni? Katakan nak susun bata. Kena ada ilmu cara dia.
Oh, kalau tidak, utuh. Belok. Orang Kelantan sebut renyuk. Tak sama. Sebab kita tak ada ilmu. Maka kita kena tahu. Maka demikian dalam bab agama. Nak amal apa-apa satu perkara, mesti kena dengan ilmu. Maka bila kita tahu ilmu, tiba-tiba tak amal, walau sekali dalam seumur hidup, ini juga dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, setiap apa yang kita tahu daripada hak sunat-sunat, sekali dalam seumur hidup, biar ada buku catatan kita, kita mengamalkan dia, kita buat dia. Tahu kelebihan solat duha, buat amal walau sekali dalam seumur hidup. Tahu kelebihan solat apa lagi, solat zawal, hak kita dah belajar hari tu, amal dia walau sekali. Begitu. Kalau tak mampu juga seumur hidup sekali, tu paling kurang sekali biar ada. Maka apa kelebihan dia, kelebihan sembahyang tasbih ni? Maka diampunkan akan dia, akan barang siapa yang mengerjakan sembahyang sunat tasbih oleh Allah Ta'ala dosanya. Allah ampun dosa. Kelebihan solat ni. Solat tasbih ni ampun dosa. Kata ampun dosa tu jikalau ada barang ada. Makna di sini, jikalaulah adalah dosa itu banyak sekali pun. Jikalau ada barang ada, yakni jikalau adalah dosa seseorang tadi banyak sekali pun, diampun. Dan jikalau dosa tu pula sebilang-bilang buih di laut, diampun. Dan jikalau dosa tadi tu pula sebilang-bilang kerisik di pantai. Kerisik ni maksudnya pasir di pantai. Oh, banyak dosa. Dosa ada sebilang-bilang, sebanyak-banyak buih di laut, sebanyak-banyak pasir di pantai. Walaupun begitu, dosa tadi diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kelebihan besar tentang sembahyang sunat tasbih. Diampun dosa walaupun dosa tu banyak. Dan sama ada, tu sama ada tu. Dan sama ada dosanya yang disengajakan ataupun dilakukan secara tersalah. Dosa tu disengajai, dosa tu tersalahkah? Dan yang lamanya daripada dosa dan yang barunya daripada dosa, tak kira. Dosa baru buat, dosa hak lama dah, dan nyatanya dan sembunyinya, sama ada dosa tu dibuat, dikerjakan secara nyata ataupun dibuat secara sembunyi, orang tak tahu, orang tahu ke orang tak tahu, tak kira. Semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa-dosa mereka yang mengerjakan solat sunat tasbih. Ini besar kelebihan bagi solat sunat tasbih. Besar maknanya fadilah dia. Demikianlah yang tersebut pada hadis. Kata ampun dosa tu, sama ada dosa tu banyak, dilakukan secara sengaja, tersalah, hak lama, hak baru, dilakukan secara zahir, secara sembunyi, tak kira ampun dosa. Demikianlah tersebut pada hadis, yakni pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dia panjang. Hadis dia panjang. Hadis ni panjang, maknanya kita tak hurailah tentang hadis tu. Sebab hadis tu panjang. Hadis daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis tu panjang. Jadi kita tak baca hadis tu. Cukup kita baca apa yang telah disebutkan oleh pengarang kita, yang mana ianya adalah hadis Nabi. Hadis Nabi. Baik. Titik situ. Iaitu ni kembali kepada sembahyang tasbih. Iaitu sembahyang tasbih ni, berapa rakaat hak kita nak buat ni? Besar ni fadilat dia ni. Berapa rakaat? Bagaimana cara? Iaitu sembahyang sunat tasbih ni.
4 rakaat dengan 1 salam. Boleh buat dikerjakan sembahyang tasbih dengan cara kita buat 4 rakaat tapi dengan 1 salam. Boleh? Ataupun 2 salam pun boleh. Mana afdal? 2 salam lah. Afdalnya 2 salam. Sekali rakaat pertama, rakaat kedua beri salam. Bangun pula rakaat pertama, rakaat kedua beri salam. Tu boleh lakukan begitu. Bagaimana lafaz dia nak solat tasbih? Demikian lafaz niatnya, niat bagi solat sunat tasbih. Lafaz niatnya usolli sunnatat tasbih lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar tu bukan niat tu. Allahu akbar tu akad takbir tu. Akad takbir. Takbiratul ihram. Maknanya sahaja aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allah dalam takbir sahaja aku sembahyang sunat tasbih. Aku nak sembahyang sunat tasbih. Jadi jadi. Dapat. Maknanya sah gitu. Dibaca surah. Dibaca surah yakni selepas daripada Fatihah. Kena tanda begitu. Bukan pakai kira-kira baca surah selalu. Baca Fatihah dulu, atau rukun. Lepas daripada Fatihah dibaca surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha hingga akhir. Nama apa surah ni? Zalzalah. Surah Zalzalah. Hak ni pada rakaat yang pertama. Rakaat pertama baca tu hak surah pilihan. Manakala rakaat yang kedua dan surah Wal Adiyat. Wal Adiyati dhabha hingga akhir. Ini pada rakaat yang kedua. Ini cara dia. Kaifiat baca surah mana-mana pun tak ada masalah. Tapi ni cara kaifiat yang mana hak disebutkan. Baca surah Al-Zalzalah rakaat pertama, surah Al-Adiyah rakaat yang kedua. Semua ni selepas daripada Fatihah. Dan surah Al-Hakumut Takasur, surah At-Takasur pada rakaat yang ketiga. Ini rakaat yang ketiga. Dan Qul Huwallahu Ahad surah Al-Ikhlas pada yang keempatnya, yakni pada rakaat yang keempatnya, yang keempat bagi solat sunat tasbih. Itu cara bacaan, cara baca surah. Tu bacaan, cara baca. Tengok, perhati. Cara dia hak sunat kita baca. Mana-mana pun kalau solat fardu sekalipun, hak sunatnya kita baca surah hak habis. Ni sunat pahala paling besar sekali. Surah hak habis. Kalau surah tu surah hak kita baca tak habis. Surah besar kita kata. Kita panggil surah besar. Al-Baqarah, An-Nisa. Ikutlah. Tak habis. Mana banyak pahala dengan jemaah ni dia buat baca Qul Huwallahu Ahad aja. Pahala besar hak jemaah solat dengan cara bacaan dia surah yang khatam, surah yang tamam. Habis bacaan dia. Ni afdal pahala. Hak ni banyak pahala lagi dibandingkan mereka hak baca surah tapi tak habis. Lepas tu bila nak amal hak tu kita tahfiz ni. Maya solat, maya sunat tu baca gila lama pun. Gitu. Ni kita nak cerita sekarang keutamaan. Keutamaannya begitu. Walaupun benda ada khilaf. Ada khilafnya bagaimana? Ada satu pendapat lagi.
Kalau baca panjang, kemudian hak panjang tu, rakaat yang hak panjang dia baca ni lebih afdal daripada hak baca pendek. Dia ada khilaf ni. Tapi hak di sisi muktamad, bacaan yang khatam itu lebih utama. Walaupun fiqh ni dia ada khilaf, tapi pandangan hak muktamad, saya tak ingat di sisi imam apa, hak ni inilah hak lebih utama, fadilat besar. Baca surah hak khatam, hak tamam, hak habis. Hak sub ayat dia tu ada. Bukan kata hak habis dia ni jauh lagi. Hak ni tak afdal. Jamaah yang hak tamam bacaan dia itu lebih afdal. Satu. Kemudian dalam susunan tu pula dia kena susun. Tak boleh baca surah yang dengan maknanya nak sempurna tu. Tak boleh kita baca contohnya Qul a'udzu birabbin nas rakaat pertama. Rakaat kedua wadduha. Walaupun sama-sama tamam, tapi susunan dia tak kena. Kena ikut susunan pula. Hak mana dulu? Katakanlah wadduha rakaat pertama. Yang kedua bawah wadduha tu apa dia? Alam nashrah. Ni hak utama lagi. Pahala pula situ. Satu pahalanya pada bab bacaan tadi tamam, bacaan tadi sempurna. Satu pahala. Lebih dah situ. Kemudian bacaan tu pula tersusun. Bukan kata alam nashrah dulu baru wadduha. Tak. Mesti ikut susunan tu. Keutamaan pahala besar pula situ. Dua situ. Pahala lain pula. Pahala susun. Tertib surah tadi. Kemudian pahala yang ketiga pula, iaitu bacaan tu hak rakaat pertama biar surah hak tamam, hak ada habis penghujung tu mestilah dia lebih panjang daripada pada rakaat yang kedua. Mesti hak begitu. Tu sunat-sunat dia. Nak cari sempurna dalam melakukan ibadat. Bukan kata pakai borong, pakai bedah semata-mata dah. Ada etika dia. Ini. Itu yang perlu kita amalkan supaya dapat kesempurnaan dalam kita melakukan ibadat sembahyang tadi. Maka adalah ia sembahyang sunat tasbih tu ada dua kaifiat. Ada dua cara. Dua cara, pilih nak mana satu. Cara yang pertama dibacakan. Dalam kitab tu dibicarakan, dibaca. Dibacakan tasbihnya. Dibacakan pada sembahyang tasbih itu pada tiap-tiap rakaat, kemudian daripada Fatihah dan surah, baca tasbih. Dibacakan tasbih, bukan dibacakan sembahyang tasbih, silap. Dibacakan tasbih, mana tasbihnya? Tu tasbih tu kat bawah dia tulis tu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca tasbih tiap-tiap rakaat selepas daripada baca Fatihah dan surah, baca 15 kali. Baca Fatihah dulu, baca surah, tasbih 15 kali lepas daripada tu. Ni cara yang pertama. Atau dibaca tasbih 15 kali dahulu daripada membaca Fatihah dan surah, dan 10 kali kemudian daripada keduanya Fatihah dan surah, atas kaifiat cara yang kedua. Cara yang kedua, sebelum daripada kita baca Fatihah dan surah, selepas daripada doa iftitah, maknanya
kita tasbih dulu. Tasbih dulu sebanyak 15 kali. Hak tak tidak, pakai baca surah, baca Fatihah, baca surah, baru tasbih. Sekarang tasbih dulu. Lepas tasbih, baru baca Fatihah, baru baca surah. Lepas baca surah, tasbih pula 10 kali. Bermakna, jadilah 25 tasbih dalam tiap-tiap qiyam yang kaifiat yang kedua. Kaifiat yang pertama di qiyam tu 15. Kaifiat yang kedua 25 di qiyam, di berdiri tu. Yang mana kaifiat yang kedua sebelum dan selepas bacaan surah. Sebelum 15, selepas 10, 25. Itu cara. Dua kaifiat. Ikut. Dan atas kata yang dahulu, yakni atas kata kaifiat yang pertama, adalah tasbihnya di dalam tiap-tiap qiyam 15 kali sahaja. Itu pendapat kaifiat yang pertama 15 je. Lepas daripada bacaan surah, tasbih 15 kali. 15 je lah. Tapi kaifiat yang kedua di qiyam tu 25. Dan tasbihnya itu ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah hingga akhir. 15 kali ataupun dengan cara kaifiat yang kedua tadi. Itu waktu berdiri. Dan 10 kali pula di dalam tiap-tiap rakaat. Ketika rokok 10 kali, baca tu bila 10 kali tu. Kemudian daripada tasbih rokok, bukan kalau kira Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tak, baca tasbih rokok tu dulu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Bacalah tu 3 kali tu. Lepas daripada tu, baru baca tasbih subhanallah walhamdulillah ni. Berapa kali? 10 dalam tiap-tiap rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat yang keempat. Dan 10 kali pula di dalam tiap-tiap iktidah. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Iktidah 10 kali pula. Sami'allahu liman hamidah, yakni selepas daripada bacaan dia tu lah. Rabbana lakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, contohnya. Subhanallah alhamdulillah 10 kali. Dan 10 kali pula di dalam tiap-tiap sujud. Kemudian daripada tasbihnya, tasbih bagi sujud. Lepas baca tasbih sujud tu lah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ni pun jarang-jarang ada juga tukar ni. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la mi wa bihamdih juga. Tukar tu. Hak sujud tak ada mi. A'la wa bihamdih. Hak mi tu, hak waktu rokok tu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ni tukar. Kadang-kadang tu mi pun ada juga dalam sujud. Tak ada dalam sujud tu. 10 kali. Dan 10 kali lagi di dalam tiap-tiap duduk antara dua sujud. Selepas daripada bacaan dia tu lah, Rabbi firli warhamni hingga akhir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Dan 10 kali pula di dalam sujud yang kedua. Sujud pula kali yang kedua. 10 kali pula setelah baca tasbih dia subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dan 10 kali di dalam duduk istirahah ataupun di dalam duduk tasyahhud. Kata baca di istirahah dan di duduk tasyahhud ni, hak ni atas kaifiat yang pertama. Dibaca 15 kali jua. Tiap-tiap rakaat, silap. Atas kaifiat yang pertama. Yang mana kaifiat yang pertama ni dibaca 15 kali jua di tiap-tiap qiyam tadi. Kaifiat yang pertama dia baca 15 aja.
Oleh kerana dia baca 15, 10 lagi kerana hak kaifiat yang kedua 15, 10, 25 dia selesai dah hak dikiam. Hak mereka hak ikut kaifiat yang pertama hanya 15 sahaja dikiam. 10 lagi ni nak tindan kat mana? Nak ganti kat mana? Tempel kat mana hak ni? Tukar dia di duduk istirahah dan juga ataupun di duduk tasyahud. Kalau duduk tasyahud di rakaat yang kedua tu lah dengan rakaat yang keempat. Duduk istirahah tu rakaat pertama dengan rakaat pertama rakaat yang ketiga ataupun pertama. Rakaat pertama ketiga lah. Tapi hak ketiga tu kita buat jadi rakaat pertama balik lah. Seolah-olahnya begitu. Sebab tasbih tu kita buat salam dua. Hak pertama dengan hak ketiga ni duduk istirahah. Apa duduk istirahah? Duduk hak kita nak bangun kepada qiyam tu. Daripada rakaat pertama sujud yang kedua nak naik kepada rakaat yang kedua. Ada duduk istirahah kat situ. Sunat duduk istirahah. Duduk istirahah ni sunat. Duduk istirahah ni bangun duduk dulu baru naik. Tu duduk istirahah tu baca dulu. Baca 10 kali. Jadi cukup lah. Sama dah lah. Seri lah. Dengan hak kaifiat yang kedua tadi. Kalau di tasyahud, baca di tasyahud. Bagi hak buat kaifiat yang kedua, kerana dia telah pun qiyam 25, hak di tasyahud, di istirahah ni dia tak ada dah. Dia terus bangkit dah. Hak tasyahud pun baca tasyahud akhir, kira Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak ada dah dia. Adapun hak buat cara kaifiat yang pertama, di istirahah, di tasyahud kena baca supaya cukup 300 tu. Begitu. Ni biasa imam beritahu lah ni. Sebab jarang-jarang buat ni. Mula-mula nak buat tu. Adapun atas kaifiat yang membaca 25 kali hak di qiyam tu, tiada lagi dibaca tasbihnya di dalam duduk istirahah ataupun di dalam duduk tasyahud. Tak kena dah lah dia. Sebab dia dah cukup dah. Di qiyam tu dia baca panjang dah. Di qiyam. Hak 10 tu telah dia baca kat sana. Maka jadilah perhimpunan tasbihnya semua sekali 300 kali tasbih. Kita tasbih kepada Allah di solat sunat tasbih tu sebanyak 300 kali. Dengan cara kaifiat tadi. Dan jika dikehendak, ni kalau nak, kalau nak lagi lah, bacalah doa kutub ini, doa wali. Ni doa wali pada akhir tasyahud dan selawat. Selepas daripada kita baca tasyahud, selepas kita baca selawat, selawat Ibrahimiyah itulah, dahulu daripada salam, belum daripada kita beri salam, maka iaitu doa ni yang terlebih akmal kita baca, terlebih sempurnanya, iaitu doanya Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yaqin wa munasahata ahlil taubah. Ahli dah. Kalau kita Jawi tu dia silap tu ahli. Ha tu mati. Ahli taubah wa azma ahli sabri wa jidda ahli khasyah wa talaba ahli raghbah wa ta'abbuda ahli wara wa irfani ahli ilmi hatta akhafaka Allahumma inni as'aluka makhafatan tahjuzuni an ma'asika hatta a'mala bi ta'atika amalan astahiqqu bihi ridaka wa hatta unasihaka fit taubah khaufan minka wa hatta ukhlisa laka fin nasihah hubban laka wa hatta atawakkala alaika fil umuri kulliha husnaz zanni bika subhana khaliqin nur. Ni tak ingat lah ni hak ni. Tak ingat tak baca. Ni nak buat macam mana tahu ni. Kena letak depan. Tak ingat ni. Hafal. Ustaz pun tak ingat.
kemudian maka memberi salam ia. Lepas daripada tu beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Habis kat situ. Tu solat sunat tasbih. Dan setengah daripada sunat muakkadah sembahyang hari raya kedua. Ni pun panjang ni. Ni panjang ni. Di muka surat 29. Jadi masa pun masuk isyak. Jadi kita berhenti setakat ini dulu untuk pertemuan kita pada malam ni berkaitan dengan cara sembahyang tasbih. Sebab hak sembahyang hari raya tu dia panjang. Dia ada bab takbir mursa, dia ada bab takbir muqayyad. Bila takbir muqayyad, bila takbir mursa, itu panjang juga nak cerita. InsyaAllah kita akan bertemu pula pada pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Haza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.